Assalamualaikum dan salam sejahtera. PBT tahun 5 bersama dengan Cikgu Hasia. Baiklah, tajuk kita pada kali ini ialah kenali alatan jahitan. Baik, standard kandungan 4,3 artikel jahitan. Standard pembelajaran pula 4,3.2 menerangkan fungsi alatan jahitan. Objektif pembelajaran pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menerangkan 12 fungsi alatan jahitan. Manakala kriteria kejayaan pula ialah murid dapat menerangkan sekurang-kurangnya 2 daripada 12 fungsi alatan jahitan. Teks di halaman 7 hingga 9. Ya. Setiap alatan jahitan mempunyai fungsinya yang tersendiri. Baiklah, mari kita lihat alatan jahitan satu persatu. Kita mulakan dengan pembaris. Fungsi pembaris adalah untuk mengukur dan menandakan pola. Seterusnya kita ukur. Fungsinya adalah untuk mengukur fabrik atau mengambil ukuran badan. Alat yang seterusnya ialah produk suri. Fungsinya adalah untuk memindahkan tanda pola pada fabrik. Seterusnya ialah gunting fabrik. Tentulah semua tahu apa fungsi gunting fabrik ini kan? Fungsinya ialah menggunting fabrik. Seterusnya gunting kertas. Baiklah, apa pula perbezaan antara gunting kertas dengan gunting fabrik tadi? Ya, sekarang kita nampak perbezaan antara gunting fabrik dengan gunting kertas. Sebab gunting kertas ini fungsinya adalah untuk memotong kertas bagi membentuk pola. Jarum jahit tangan. Apa fungsinya? Tentulah menjahit fabrik menggunakan tangan. Mesin jahit mini. Ia digunakan untuk menjahit fabrik. Ia berfungsi dengan menggunakan kuasa elektrik. Satu lagi alatan jahitan yang perlu kita kenali ialah mesin jahit tangan. Fungsinya adalah untuk menjahit fabrik, tetapi ia digunakan secara manual seperti stapler. Alat seterusnya ialah peretas jahitan. Fungsinya adalah untuk meretas dan menanggalkan mata jahitan, serta memotong lubang butang. Kapur tukang jahit. Fungsinya adalah untuk membuat tanda pada fabrik. Seterusnya, jarum peniti. Fungsi jarum peniti adalah untuk menyemat pola pada fabrik dan juga untuk menetapkan 2 atau lebih kepingan fabrik sebelum
menjahit. Seterusnya, kertas karbon tukang jahit. Baik, fungsinya adalah untuk memindahkan tanda pola, garisan, dan motif ke pabrik dengan menggunakan roda suri. Baiklah, setelah kita mengenali 12 jenis alatan jahitan, kini kita mengenali pula dua bahan penting dan utama dalam penghasilan artikel jahitan, iaitu fabrik dan benang. Baiklah, sebelum kita akhiri kelas kita pada kali ini, marilah kita sama-sama melihat rakaman tentang alatan jahitan dalam Woodworld. Oke, kita akan menggunakan sini. APT tahun 5 alatan jahitan. Kita tengok macam mana kita nak buat dalam bentuk permainan pula. Oke, start. Oke. Yang pertama ialah kapur tukang jahit. Ini adalah kita keliling kita yang bergerak-gerak ni adalah musuh. Jadi kita nak cari kapur tukang jatuh dekat mana? Atas. Okey, kita naik atas. Hati-hati ada musuh. Okey, masuk. Okey. Jalan lagi. Okey, yang kedua, pita ukur kat mana? Okey, ada atas. Okey, naik, masuk. Okey, mudah saja kan? Nah, yang seterusnya, mesin jahit ini ke mana? Oh, di sini. Kita nak ke kanan. Okey, jaga, awas. Okey, cepat naik, naik, masuk. Musuh ada di keliling kan? Seterusnya, jarum peniti. Mana jarum peniti? Oh, atas. Okey, kita jalan, naik. Okey, naik. Okey, alright. Seterusnya, jarum tangan. Dekat atas. Baik. Naik terus, masuk. Mudah saja kan? Baik. Seterusnya, kertas jahitan. Ke mana? Oh, dekat bawah. Okey, pusing.
jaga musuh, karena makan musuh. Oke, coba sekali lagi. Cepat turun. Oke, masuk. Nasib baik berjaya. Seterusnya, gunting pabrik ada dekat atas. Oke, naik, pusing, naik terus, pusing. Oke, masuk. Alright, berjaya. Marah musuh tuh. Seterusnya, mesin jahit tangan. Mana mesin jahit tangan? Oh, dekat bawah. Oke, hati-hati, ada musuh. Allah, turun. Oke, turun. Naik, balik, naik. Turun. Pusing, masuk. Nasib baik. Seterusnya, roda suri. Dekat bawah. Musuh ada? Ada, keliling musuh. Oke, kita nak turun. Cepat. Masuk. Berjaya. Baiklah, yang terakhir. Dia pembaris. Dekat mana pembaris? Oke, dia di sebelah bawah kiri. Jalan. Masuk sini. Turun. Oke, masuk. Habis. Oke, kita dah tamat. Lepas kok. Kita nak tengok berapa masa diambil. Masa yang cikgu ambil hanya dalam 3 minit 42 saat. Mungkin murid-murid lebih cekap lagi dari cikgu ya.